Subhanallah. Ya, nanti insyaAllah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sekali lagi dan paling kuat insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tadi kita mulakan dengan zikrullah, memuji Allah. Boleh jadi di kalangan kita tahu ilmu berkaitan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi boleh jadi di antara kita ini masih ramai yang tidak tahu hakikat, kelebihan ataupun fadilat, keutamaan zikir ini. Saya mulakan, saya belum bagi salam lagi, saya belum mula lagi. Cuma saya nak kita faham bezanya apabila kita beramal dengan ilmu ataupun tanpa ilmu. Bila kita beramal dengan ilmu, kita akan lebih rasa khusyuk, kita lebih menghadirkan hati, kita lebih menghargai peluang dan ruang yang Allah berikan pada saat ini. Muslimin muslimat, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Ibrahim AS yang berada di tingkatan langit yang ketujuh berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahawa syurga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bermaksud di sini, setiap kali kita baca zikir itu tadi, kita sedang menanam tanaman syurga. Kalau kita menanam pokok buah durian king contohnya, 4 tahun, 5 tahun kita dapat hasil, lalu kita akan memetik dan memakannya, itu hasil di dunia. Tetapi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, percuma, tak perlu usaha yang begitu banyak, hanya perlu kehadiran hati dan khusyuk. Kita sedang menanam tanaman syurga yang kita lebih yakin kita boleh menikmatinya di akhirat kelak, kerana janji Allah dan Rasulnya adalah yang paling ditepati. Belum tentu kita tanam pokok buah-buahan kita dapat makan, dapat hasil, mungkin buruk, mungkin busuk, mungkin berulat. Tetapi yakinlah Allah dan para Rasulnya bila menjanjikan sesuatu, maka ia adalah yang benar. Jadi kita akan zikir lagi sekali dengan zikir tersebut. Hadis yang lain Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat. Pahala mengucapkan kalimah subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Betapa Allah sayangkan kita dengan kalimah yang seringan itu, Allah beri kita pahala antara langit dan bumi. Langit tak ada teknologi boleh sampaikan manusia ke langit walaupun langit pertama. Bumi adalah bintang kecil antara trilion, bilion, zillion, infinity jumlah bintang. Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti ada berjuta-juta bintang, bahkan tak boleh dikira.
Dan di luar galaksi Bima Sakti ada galaksi yang sama besar macam Bima Sakti ini berjuta-juta lagi. Langit di mana? Atas daripada semua cakrawala. Allah beri pahala yang begitu besar. Tetapi tanpa ilmu kita tak tahu nilai perkataan subhanallah walhamdulillah. Jadi insya-Allah tadi kita mula tanpa ilmu. Kita ajak zikir, kita pun zikir. Jadi insya-Allah dengan sedikit ilmu yang diberikan sebagai mukadimah sebelum kita mula, kita zikir sekali lagi dengan membayangkan kita sedang menanam tanaman syurga yang yakin bahawa kita akan bertemu dengan tanaman kita itu. Penanam akan bertemu dengan yang ditanam, insya-Allah. Sama-sama ya, muslimin dan muslimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Seterusnya kunci kepada pintu hati kita adalah salawat. Jadi kita hadir ke majlis ilmu, ke rumah Allah, yang kita perlu buka adalah hati kita. Kita memang buka telinga kita, tetapi tak semua orang boleh buka pintu hati untuk mendengarkan ilmu. Jadi kita bukakan antaranya dengan usaha ikhtiar berselawat ke atas Nabi. Kita semua nak dekat dengan Nabi, nak rapat dengan Nabi, mengharapkan pertolongan dan syafaat Nabi. Dan Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Dan kitalah orang yang paling kurang selawat pada Nabi. Kita sangat kurang. Syukur pagi ni Allah hadirkan kita di majlis ilmu. Maka Allah pilih kita. Pagi tadi saya sampai tadi sebelum 10.30 saya dengar Ustazah Suryani memimpin bacaan Al-Ma'surat. Kemudian ada istighfar. Kalaulah kita tak berada di majlis ilmu di sini pada pagi ini, kita mungkin berada di rumah, kita sibuk dengan urusan yang tidak pernah berhenti. Kita juga mungkin berada di shopping mall, mungkin boleh di kedai makan, mungkin tak tahu di mana. Yang mungkin tak samalah amalan kita, berbeza bila kita datang di sini. Alhamdulillah. Jadi kita selawat ya, sama-sama. Mungkin tadi dah selawat dengan Ustazah Suryani, masya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduri, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthir wa ghani, anta misbahu suduri. Ya Habib
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Terakhir dan terkuat insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memilih kita untuk berada di rumahnya, menjadi tetamunya, lalu dilayan dan disatuni olehnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi bersabda, mereka yang berulang alik ke rumah Allah, yang datang ke rumah Allah, maka Allah menyediakan hidangan di syurga. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan hidangan kita di syurga kelak. Tadi kita dah mulakan dengan menanam tanaman syurga, dan sekarang kita bertambah lagi pengetahuan dengan kelebihan hadir ke rumah Allah. Allah menyiapkan hidangan di syurga. Kemudian dalam perjalanan tadi, muslimat, kita rasa perjalanan itu biasa je, macam biasa. Tekan minyak, jalan, kiri kanan signal sampai. Kita pun sehat, minyak pun banyak, kereta pun elok selesa. Tetapi hakikatnya perjalanan tadi sungguh luar biasa. Kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayapnya. Itu bermaksud dengan rahmat yang Allah turunkan melalui para malaikat. Dan binatang yang melata, yang berjalan di atas muka bumi, bahkan burung yang berterbangan, dan juga ikan di lautan memohon keampunan bagi para penuntut ilmu. Dan tajuk kita adalah beruntungnya para penuntut ilmu. Dalam perjalanan tadi tu, kita dah dapat kelebihan yang begitu banyak. Saya percaya kalau Allah buka hijab kita, yakinlah, kalau Allah buka hijab sampai dengar burung sedang mendoakan kita, sampai dengar ikan di lautan mendoakan kita, sampai melihat bagaimana para malaikat menunjukkan rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah di atas pilihan, keputusan dan tindakan yang kita buat untuk hadir majlis ilmu, maka yakinlah penuh masjid ini sampai tak muat. Tapi Allah tutup hijab tersebut, kerana hanya orang beriman dan percaya dengan janji Allah dan Rasulnya sanggup untuk korban masa, tenaga, korban waktu rehat, korban hari cuti dan sebagainya, akhirnya mewakafkan diri untuk hadir majlis ilmu. Masya Allah. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Lalu kita rasa kenapa jalan kita makin payah, makin sukar, banyak ujian, banyak cabaran. Kita rasa kadang-kadang kita keseorangan, kesepian di atas jalan ni. Kita nak berubah, kita nak hijrah, kita nak suami kita jadi lebih baik, baca ilmu sama-sama, kita dapat ilmu, kelebihan surah ilmu. Kita dapat tahu kelebihan istighfar, kelebihan salawat, kelebihan solat itu ini. Tapi suami dan anak-anak belum bersedia untuk berubah. Kadang-kadang kita rasa sunyi di perjalanan ini. Katanya memudahkan jalan ke syurga. Ya, memudahkan jalan ke syurga itu bermaksud Allah akan bimbing kita, Allah akan pimpin kita, Allah akan sentiasa bersama dengan kita dalam kesukaran perjalanan ke syurga. Kerana di sana hadis Nabi bersabda, sesungguhnya syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian. Kamu kena lepasi ujian pagar, selesai satu pagar yang pertama, kamu akan bertemu lagi dengan pagar ujian yang seterusnya, sehinggalah kamu bertemu dengan yang terakhir, pintu syurga. Dan Nabi sebut sesungguhnya neraka itu dipagari dengan nikmat,
dengan kegembiraan, dengan keseronokan, dengan apa yang nafsu suka, dengan apa yang kita suka. Kita rasa kita hidup dalam nikmat, dalam seronok bila semua yang kita nak kita dapat. Tapi kita bimbang takut itu adalah istidraj. Bimbang takut itu adalah istidraj. Saya sangat takut bila dengar ada seorang ulama sebut begini. Dia kata, bagi setengah orang, terhalang menuntut ilmu itu adalah satu musibah. Tapi apabila seseorang telah pun Allah mudahkan jalan menuntut ilmu, maka dia tidak mampu dan tidak kuat ataupun tidak berusaha langsung untuk beramal dengan ilmunya, maka itu adalah musibah yang lebih besar. Kerana bimbang ilmu itu jadi fitnah, membuatkan dia rasa sombong, membuatkan dia bangga diri, membuatkan dia lupa akan tuntutan ilmu terhadap dirinya. Sebab hari ini kita diuji dengan guru yang berbangga dengan pengikut yang ramai, dan anak murid yang berbangga dengan guru yang ramai, dan anak murid yang berbangga dengan istiqamah dan kehadiran yang sentiasa dia datang dalam majlis setiap majlis. Kita bimbang, kita tertipu daya dengan fenomena ini. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tetapi kesyukuran kita itu perlu dibuktikan dengan usaha. InsyaAllah. Janganlah rasa berat sangat. Mukadimah tu berat kan? Sebenarnya lebih berat saya. Saya bukan nafikan beratnya tuan-puan muslimat sekalian. Kerana antara golongan, 3 golongan disebut dalam hadis yang sahih yang akan dicampak dulu ke dalam neraka adalah antaranya orang yang berilmu yang menyampaikan ilmu. Bukan orang yang mendengar ilmu kemudian tidak beramal dengan ilmu. Orang yang menyampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, tetapi ia tidak beramal, maka itu adalah golongan yang akan ditarik dan diheret wajahnya ke bawah lalu dicampakkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua adalah mereka yang berjihad fi sabilillah. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di dunia dahulu di atas segala nikmat yang telah aku berikan? Lalu yang berjuang fi sabilillah ni berkata, ya Allah, aku berjuang menegakkan kalimahmu sehingga aku terkorban di medan jihad, aku terkorban di medan perang. Lalu Allah berkata, tidak, sebenarnya tujuan kamu untuk mendapat gelaran syuhada. Kamu bukan buat kerana Allah, bukan kerana aku. Bayangkan, nak sampai tahap pergi perang, tinggalkan anak isteri, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan segala harta benda, ini bukan tahap biasa. Tetapi betapa Allah sangat melihat ketika kita melakukan sesuatu niat dan hati kita. Syaitan akan ganggu niat kita. Bayangkan seorang yang berjuang ke medan perang dengan apa yang segala dikorbankan, ditinggalkan. Syaitan tidak pernah berputus asa untuk memesokkan sikit niat dia. Bila saat dia nak hembus nafas terakhir, dia membayangkan nanti aku akan diberi gelaran syuhada. Hanya sedikit di hujung niatnya sikit terpesong. Kerana mengharapkan gelaran, bukan mengharapkan redha Allah. Dia diheret wajah ke bawah, kaki ke atas, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Golongan yang seterusnya dalam hadis Nabi, iaitu mereka yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sampai diberi gelaran, mungkin Al-Hafiz, mungkin guru Al-Quran, mungkin Qari ataupun Qari'ah, orang yang mahir dengan Al-Quran. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan segala ilmu, segala nikmat yang engkau diberikan ketika hidup di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, aku telah mewakafkan diriku untuk Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran. Aku buat kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah menjawab, tidak. Sesungguhnya kamu lakukan itu untuk mendapat gelaran-gelaran di dunia. Kemudian golongan seterusnya adalah dermawan. Lalu Allah tanya, apa yang kamu buat dengan segala nikmat? Dia pun menjawab, ya Allah, segala nikmat yang kau berikan, aku telah wakafkan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Aku sedekah. Lalu Allah berkata, tidak. Sebenarnya kamu nak dapat gelaran dermawan. Kita yang tak berapa dermawan ni, lagilah berat. Ini dermawan ni, yang hartanya sebahagian besar bukan untuk dirinya, untuk jalan Allah. Syaitan tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan niat kita. Sebab itu di dalam surah, saya tak ingat surah apa, kamu cari jadi ya, kalau kamu sempat jumpa. Dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, bab yang pertama, saya masukkan ayat ini. Yang mana syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kerana engkau menyebabkan aku tersesat,
Maka aku meminta kepadamu ditangguhkan. Aku ini, kami ini ditangguhkan, diberi tangguh. Diberi tangguh apa? Hidup. Supaya mereka dipanjangkan umur, hidup sampai kiamat, tak mati. Sebab alam jin juga ada mati. Dia juga melalui proses penuaan, sepatutnya mereka juga ada mati. Tetapi kematian mereka ditangguhkan. Mereka minta dengan Allah, ya Allah, disebabkan Engkau telah membuatkan hidup aku ini sesat. Tengok dia salahkan Allah. Perasan tak? Perangai syaitan, perangai iblis. Dia menyalahkan Allah, padahal dia yang memilih untuk hidup kesesatan. Dan kata-kata iblis syaitan ini manusia copy, manusia follow, manusia ikut tanpa sedar. Hari ini ramai mana wanita tidak mau tutup aurat, tidak mau pakai tudung dengan alasan Allah belum beri hidayah. Allah belum beri petunjuk. Dia salahkan siapa sekarang? Dia salahkan Allah. Ayat dia tak sebut secara jelas. Allah lah yang salah, Allah tak beri saya hidayah, sebab tu saya tak pakai tudung lagi. Allah lah yang salah, Allah belum beri saya hidayah untuk salat, sebab tu saya tak salat. Tapi walaupun bunyi lembut, belum hidayah. Nanti dah sampai hidayah, saya pakailah tudung. Siapa beri hidayah? Allah. Apa maksud hidayah? Petunjuk. Allah dah beri sempurna petunjuknya daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, melalui Nabi dan melalui para alim ulama. Mustahil hari ini ada lagi wanita Islam yang tidak tahu tentang aurat. Mustahil. Telah sampai dia dah belajar masa kecil, dah belajar sekolah menengah, dah belajar dah. Itulah petunjuk. Tetapi dia enggan menerima petunjuk, dia menolak. Syaitan diberikan oleh Allah daripada kalangan jin, telah melihat syurga dan telah melihat neraka. Dia dah mendapat petunjuk yang begitu jelas bagaimana neraka yang sangat dahsyat, bagaimana syurga yang sangat nikmat. Namun syaitan berkata kepada Allah, ya Allah, disebabkan engkau membuatkan aku tersesat, maka berikanlah kepadaku tangguh waktu. Lalu Allah menjawab, kamu diberi penangguhan. Lalu syaitan bersumpah di hadapan Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, subhanallah, bukan ayat, tak apa, saya ingat terjemahan, nanti cari lagi. Itu pun ayat syaitan minta tangguh, betul. Dan Allah, engkau golongan yang diberi penangguhan. Okey. Kemudian syaitan bersumpah depan Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kami akan mendatangi anak Adam daripada depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Maksudnya syaitan tak boleh ganggu kita depan, belakang, kiri, kanan. Kami akan memesongkan anak Adam daripada kiri, kanan, depan dan belakang, sehingga kamu dapati sedikit sekali di kalangan mereka yang bersyukur. Itu sumpah syaitan. Sebab itu Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sangat. Kita ingat, kita dah sebut Alhamdulillah, kita buat majlis kesyukuran, kita solat, dah cukup dah. Bahawa kita ini hamba Allah yang bersyukur. Satu hari Sayyidina Umar mendengar seorang sahabat membacakan doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ikut saya. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkanlah diriku di kalangan yang sedikit. Subhanallah. Sayyidina Umar, dia dengar sahabat Nabi yang lain ni, dia baca doa tu, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar tanya, kamu baca doa apa ni? Lalu dia menjelaskan, aku mendengar Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan aku mengharapkan aku di kalangan yang sedikit itu.
Subhanallah. Sebab apa Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu kufur dengan nikmat maka azabku amat pedih. Allah beri amaran orang tak bersyukur dapat azab Allah. Na'udzubillahi min zalik. Masya-Allah. Alhamdulillah. Minta maaf ya, saya belum sebut lagi penghargaan saya. Macam itulah kadang mukadimah, niat mukadimah tapi jadi ceramah. Subhanallah. Ustazah Suryani binti Ismail, saya pun segan dengan beliau. Dia orang alim, wanita yang salehah, seorang ibu yang cekal, seorang isteri yang baik, semualah sahabat kawan. Saya kenal beliau. Jadi sama-samalah belajar antara satu sama lain. Jadi saya rasa orang Shah Alam kebanyakan kenal Ustazah Suryani, mengajar di banyak masjid kan. Mungkin juga Ustazah Suryani mengajar di sini juga, wallahu alam. Subhanallah, makasih Ustazah Suryani jadi MC. Saya bila masuk tadi dengar beliau memimpin bercuma surah, saya lega. Saya kata alhamdulillah, settle. Sebab Ustazah Suryani dah mulakan dulu dengan pengisian-pengisian. Sebab itu dia cakap lancar je, sedap je dengarkan. Alhamdulillah. Ada kerjasama kami, beliau dalam menyiapkan master, mudah-mudahan siap sempurna insya-Allah. Beliau dalam proses akhir juga menyiapkan master. Kajian tu ada kaitan sikit-sikit dengan saya. Itu yang kita ada kerjasama tu. Saya pun menyambung PhD kan. Dah masuk ke, nak hampir selesai lah semester pertama. Doakanlah nak buat dengan cepat, dengan siap cepat. Targetnya tahun depan, mudah-mudahan. Maksud target tahun depan tu selesai. So kita ada banyak benda nak kejar kan, nak segerakan. Ada orang tanya kenapa Ustazah susah payah lagi masuk universiti, dengan sibuk yang dah teramat, dengan komitmen yang banyak, lebih 10 syarikat, yayasan, NGO, ceramah saya tak kurangkan. Saya tak kata saya nak sambung PhD, saya kurangkan jumlah ceramah. Makin banyak adalah makin penuh. Tetapi subhanallah, tanpa sekian beza sangat, kita boleh baca buku, kita boleh dengar ceramah. Tapi bila masuk dalam dunia pendidikan yang formal ni, kita dipaksa buat lebih lagi. Kita dipaksa baca banyak lagi. Kita terikat dengan pensyarah. Ada 3 supervisor, minta ikut due date. Alhamdulillah setakat ni ikut timeline. Pensyarah kata siap waktu ni, siap waktu ni, hantar ni, hantar ni. Cuba sedaya upaya, alhamdulillah Allah permudahkan. Jadi mudah-mudahan pensyarah kata kalau macam ni Ustazah, kalau Ustazah boleh teruskan macam ni 2 tahun setengah siap insya-Allah. 3 tahun siap paling lama. Saya kata insya-Allah. Tidak ada yang mustahil kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh. Saya bila orang tanya kenapa nak sambung, saya bukan pensyarah perlukan ada PhD. Saya bukan dalam bidang pengajian yang formal. Saya sebutkan kerana ilmu, bukan kerana title. Saya tak ada title doktor ataupun belum PhD, dah cukup, dah sibuk. Maksudnya bukan kerana memerlukan, kerana untuk pangkat ataupun untuk keyakinan ataupun trust. Tetapi saya letakkan itu amanah untuk diri saya, supaya saya jadi penyampai ilmu yang lebih berkualiti. Dan saya sebenarnya hajat nak pergi lebih jauh dalam bidang ilmu ni. Saya nak pergi international, doakanlah. Saya nak sampai peringkat dunia. Saya nak kena belajar dan mahir fasih dalam beberapa bahasa. Saya nak mahir dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa-bahasa tertentu yang lain. Saya dah bagi tahu cik suami saya banyak kali, cari saya berapa orang guru bahasa, berapa pun bayar. Kita carilah duit, rezeki. Sebab saya fikir bila Allah dah berikan sedikit kelebihan, boleh berkata-kata, boleh bercakap, ada teknik ataupun ada cara yang membuatkan orang boleh dengar. Saya bukan anggap itu anugerah. Saya tak cakap Allah beri saya anugerah, tapi Allah beri saya satu amanah yang berat. Allah akan tanya, engkau diberi bakat, engkau diberi kelebihan, engkau diberi sekian-sekian, kau buat apa dengan bakat yang diberikan? Bila saya anggap ia adalah amanah, saya kena buat sehabis baik sepanjang hidup saya. Saya kena buat sehabis daya yang saya boleh buat. Saya selalu cemburu tengok Ustaz Adi Hidayat yang hafal ayat Quran dengan fasih, yang boleh bercakap dalam pelbagai bahasa. Saya tengok dia boleh bila nak memahami tentang muzik, dia tahu tentang not-not muzik. Saya kata luar biasanya Ustaz Adi Hidayat. Saya tengok lagi ulama-ulama sampai peringkat dunia, yang mereka sampai boleh Islamkan ramai orang. Saya letakkan saya kena buat, saya kena usaha buat. Saya tidak mahu hanya tengok orang lain. Dan saya syukur sebab dalam perjalanan ini saya ada ibu-ibu, puan-puan sekalian.
yang sangat ikhlas mendoakan saya daripada jauh. Ada seorang wanita ni, ibu ni umur 70 lebih, 60 lebih, 70 lebih saya rasa. Dia kata, Ustazah, makcik setiap malam bangun tahajud, dalam sujud makcik sebut nama Ustazah. Saya kata, ya Allah makcik, saya bukan siapa-siapa untuk makcik ingat dalam sujud. Makcik tak boleh buat macam Ustazah, tapi makcik harap-harap adalah sikit makcik tumpang pahala. Sebab itu ada hamba Allah kata, Ustazah, kalau ikutkan dengan apa yang Ustazah lalui, gangguan-gangguan sakit, Ustazah tak boleh duduk macam ni. Sebenarnya Ustazah sangat sakit. Tapi ada ramai orang mendoakan, jadi Ustazah kena ucap terima kasih kepada mereka. Doa itulah senjata orang beriman. Jadi saya nak ucap terima kasih sangat. Anda adalah sahabat dunia dan akhirat, sahabat dunia dan sahabat syurga. Ibu-ibu muslimat sekalian, kita sebenarnya bersama-sama di jalan medan dakwah ilmu ini. Sebab jihad kan ada 3. Pertama, jihad fisabilillah di medan perang tu. Kita tak mampu di Malaysia, kita duduk di Malaysia, kita bukan duduk di Palestin. Jihad yang kedua, jihad ilmu. Jihad ketiga adalah jihad harta. Jadi pastikan kita ada di salah satu jalan jihad ini. Kalaupun kita dapat sini sikit, jadilah. Kita nak mati dalam keadaan syahid kan? Kita nak dapat syuhada. Walaupun syahid dunia saja tak dapat syahid dunia akhirat. Tetapi mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan syahid disaksikan. Syahid tu maksud syahadah itu lihat. Dia diperlihatkan kematian dalam keadaan yang indah, yang baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Nazir masjid kita, IR. Patutlah IR Haji Muhammad Zamri bin Idris, Nazir Masjid Kota Kemuning. Cantik sangat masjid ni. Damai, sejuk, tenang. Subhanallah, dengan luar tu ada pokok. Dengan koridor, dengan saya masuk tadi tu tandas ni saya masuk, tandas untuk VIP memanglah saya rasa, tapi saya nampak semua bersih, semua cantik. Maksudnya penjaga rumah Allah ini sangat amanah, sangat bersungguh-sungguh. Amanah dengan setiap sumbangan. Jadi balik nanti jangan kita tidak tinggalkan bukti cinta kita kepada rumah Allah dengan sedekah. Wajib sedekah. Beri nilai yang kita cintai, beri nilai yang tinggi kepada rumah Allah. Sebab kita selalu beri nilai yang tinggi kepada handbag kita, pada kasut kita, pada tudung kita, pada baju kita, pada pinggang mangkuk kita, pada alat-alat memasak. Tapi dalam memberi nilai kepada rumah Allah, memberi nilai kepada akaun kubur sendiri, kita beri sikit, kita kedekut dengan diri sendiri. Kalaulah ada orang kita nampak, dia belanja orang makan, dia tak makan. Tak apalah, korang kenyang, saya lapar, tak apa. Sampai berbuih mulut lah lapar. Kan, dia belanja orang makan, tak apa, saya tak apa. Berbuih sampai menggeletar, hypo. Orang cakap apa? Bodoh ni, bodoh. Betul. Kalau bahasa lembut, kurang cerdik. Sebab apa? Dia sedang menzalimi dirinya. Padahal dia mampu nak makan, dia duk belanja orang makan. Antara orang yang menzalimi yang lagi dalam keadaan dia tak sedar di kebodohan, dia berkira-kira untuk akhirat. Yang kita nampak, kalau kita bagi sedekah, kita bagi ke tabung masjid, kita bagi ke tabung madrasah, kita bagi ke tabung sekian-sekian. Tapi sebenarnya dia masuk ke dalam tabung peribadi kita, akaun kubur kita, akaun kubur kita. Yang mana kalau kita ada 10 lah akaun masa hidup di dunia, akaun apa kita ada? Tabung haji, ASB, lagi bank, macam-macam lah simpanan, situ sikit, sini sikit. Lepas kita mati, semua pindah milik. Kita tak boleh nak pesan pun dekat anak kita. Esok mak mati, duit dalam tabung haji tu kau besarkan renovate kubur mak, biar selesa sikit. Lepas tu pasal aircon bagi sejuk. Lepas tu pasal lampu gelap, mak takut seorang dalam tu. Mak ada tinggal dah duit banyak tu dah tabung haji. Kau ingat tu, kau kan engineer, pandai-pandai lah, buat sendiri, senyap-senyap waktu orang tak ada. Contohlah kan. Kita tak boleh dah nak buka tabung tu, akaun tu, tapi akaun kubur. Subhanallah, hadis Nabi menjelaskan suasana kubur.
Oh, saya nampak bercahaya kan. Macam cahaya keimanan. Padahal cahaya tu, oh, tiba-tiba Ustazah mengeluarkan cahaya sebenarnya daripada viral pula kan. Cakap pasal kubur. Masya Allah, cantik kan? Memang cantik teramat. Masya Allah, kipah besar macam ni kan. Lawa. Ada siapa pasang kipah macam ni kat rumah dia? Punyalah masjid nak bagi sejuk, selesa, aircon. Tengok aircon tu punya lawa. Jarang tau nampak aircon macam tu bulat-bulat gitu. Cuba tengok. Kan biasa aircon petak gitu ataupun yang tampal dekat dinding. Ini kalau tak sebab dia punya, tak tahulah nak sebut apa ya, interior design ke ataupun arkitek tu ke, dia feel dia, keinginan dia, of course ini lagi mahal dari sambung letak kat dinding tu. Tetapi berbaloi, berhabis dengan rumah Allah. Tiba gelap pula kan, cahaya kegelapan datang. Subhanallah. Ada awan tu, ada awan. Masya Allah. Itulah. Tak, saya nak sebutkan ini antara imej umat Islam. Buat sesuatu, buat sehabis baik. Jaga rumah Allah, jaga sehabis baik. Dan kita nak menyumbang ke rumah Allah, sumbang sehabis baik. Masuk dalam kau kubur. Hadis Nabi sebut apa? Apabila roh orang-orang yang baik dimasukkan ke dalam kubur, datang malaikat menghampar dengan permaidani syurga dan diberikan kedinginan syurga. Dan kubur itu berkata kepada si mati ni, ini yang kita harapkan. Bila kita dah masuk ke dalam kubur, orang dah tanam kita, ahli keluarga agak suami kita, berapa lama boleh duduk kat kubur tunggu kita? Setengah jam? Dia tunggu je, orang dah tak ada dia pun malu. Ada kata seminit je, dia dah lapar, dia baliklah makan. Dia ngantuk, dia tidur lah. Tengoklah macam sekarang, kalau kita merajuk macam mana pun, dia makan kenyang juga, dia tidur berkerur juga. Sampai esok dah kita mengajuk, kita tak makan lagi, kita tanya dia, awak perasan tak saya mengajuk? Sampai dia sebenarnya perasan, dia dah tak, dia malah nak layan dah. Maksudnya bukan saya nak, kita pun sama. Berapa lama kita akan menangisi meratapi, dah lapar balik. Tetapi Nabi bersabda, apabila orang-orang yang soleh, orang beriman, dia di makam, ditanam, lalu kubur berkata, apa kubur kata? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkaulah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini. Kubur bercakap, sambut kita, selamat datang. Kita yang kadang ketakutan, kita hilang rasa takut sebab kubur mengalu-alukan kedatangan kita. Lalu kubur berkata, nantikan, aku akan tunjukkan bagaimana aku melayanimu. Lalu kubur meluaskan seluas mata memandang. Itu yang saya sebut. Akaun di dunia tak boleh nak luaskan kubur, tapi akaun kubur boleh luaskan kubur kita. Boleh jadikan kita bercahaya di alam kubur. Boleh rasa kedinginan syurga. Dan Nabi menyebutkan ada satu pintu yang boleh memasukkan, menuju ke syurga, tapi pintu tu tak dibukalah. Tapi nikmat-nikmat umpama seperti taman syurga kubur kita. Namun Nabi menyambung lagi hadis tersebut. Bila dibawakan roh ataupun si mati yang kufur dengan Allah, lalu kubur berkata kepadamu, tidak ada ucapan selamat kepadamu. Engkaulah orang yang aku benci sama ini yang berjalan di atasku. Kita memang tak berjalan atas kubur, kan balik ni mana kubur nak berjalan? Sebab esok kau mati, kubur tak cakap engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan atasku. Bukan maksud kita perlu berjalan di atas kubur. Sebab tanah ni semua bersambung belaka. Maksudnya berjalan di atas tanah ni, dia bersambung semuanya. Lalu kubur pun menyempitkan sampai Nabi tunjuk di antara tulang belulang ni saling berselisih. Dan Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Yang mana jika seekor ular menghembuskan ataupun melepaskan bisanya di atas muka bumi, tidak ada hidupan yang boleh hidup. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Musimat sekalian. Masya Allah. Jadi terima kasih semua. Minta maaf lah, kan kecil hati tak sebut semua. Ustaz Haji Abdul Rahim, Timbalan Nazir, Puan Hajar Sabariah semua menyelit-nyelit, tak habis lagi rupanya. Semua pegawai dan periksa anggota jawatan kuasa karya semualah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Subhanallah. Itu yang payah tu ceramah. Patut sebut awal-awal, lepas tu ceramah. Ini sebut sikit ceramah, sebut sikit ceramah. Sebab IR tadi tu. Jadi kita puji ni, cantik sangat rumah Allah ni. Kita pernah tak pergi ke hotel yang 5 bintang, 6 bintang, 10 bintang? Kita terpegun dengan apa? Lobi dia tu kan? Lawa. Tengok dia punya lantai, tengok keliling, tengok ni. Maksudnya, first impression kita, penilaian hotel tu 5 bintang, 10 bintang ke berapa pada lobi tu. Kita dah boleh bayang dah bilik dia mesti TikTok. Itu adalah binaan manusia untuk dunia. Sebab itu sebenarnya tidak membazir siapa yang menghabiskan harta ataupun kewangan untuk rumah Allah. Tapi hari ni dia kata membazir, buat macam ni. Kenapa tingkat perlu macam tu? Biasa sudahlah membazir, tandas tak payah beria. Cuba tengok tandas hotel macam mana boleh tidur lah. Kalau hotel 5-6 bintang. Tiba kalau masjid tandas biasa-biasa je. Lepas dia tahu dia punya tiles tu dah berbekas-bekas dah. Ada masjid buat tandas macam hotel. Kena kata membazir dia orang ramai, wakaf, infak. Tandas saja dah berapa? Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab apa tuan-puan sekalian? Bila kita buat sehabis baik dengan rumah Allah, ini yang disebut di dalam hadis Nabi. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang buat sesuatu an yutqanu, dia buat dengan bersungguh-sungguh, sehabis baik. Masya Allah. Apa khabar semua? Ni baru mula ceramah ni ya. Baik semua, Masya Allah. Semua orang Shah Alam ke angkat tangan? Semua orang Malaysia ada daripada Korea ke? Walaupun buka macam Korea kan? Subhanallah, Alhamdulillah. Hari ini berapa Syaban? 3. Ada lagi 2. Tu yang saya tanya apa khabar. Ada orang tak sedar ni. Hari ini sudah 3 Syaban. Lebih kurang 26 hari lagi kita akan jumpa Ramadan. Waktu sangat cepat berlalu. Tahu-tahu nanti Ramadan dah masuk, tahu-tahu Ramadan dah habis, tahu-tahu raya. Ingat tak dulu masa kita kecil, kita kan macam tak sabar-sabar nak raya. Setahun tu rasa lama sangat. Tapi sekarang sedar-sedar dah raya, sedar-sedar dah Ramadan. Masya Allah. Kita dah masuk dah tadi tu. Ustazah Suryani tadi kan sebut apa? Kita nak buat soal jawab. Dah ada ke soalannya? Boleh nak tanya terus, ataupun kalau ada yang tulis surat, hantar. Bagi je, pas ke depan. Kalau ada soalan, saya jawab terus soalan. Tapi saya minta izin, dia dah buka lampu. Gitu. Ada lampu kena tunjuk, ada lampu. Spotlight. Masya Allah, hebat. Barakallah. Dia tunjuk sikit-sikit. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih. Saya baca, kita semua ikut. Ini adalah hadis kelebihan penuntut ilmu. Saya baca, semua ikut, sama-sama lafazkan dengan lidah kita hadis Nabi SAW. Boleh? Duduk tegak semua. Barulah ingat ada pinggang kan? Tadi jangan ada pinggang. Masya Allah. Okey. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Tahan, tahan, tahan. Hembus dengan kalimah Allahu Akbar. Tarik. Tahan, tahan, tahan. La ilaha illallah. Okey. Saya baca semua ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu. Okey, tapi perkataan dalam hadis ni yaqlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah
wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma wa inna fadlal alim ala al abid kafadlil qamar laylatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan apakah yang disampaikan oleh Nabi yang kita cintai. Maksudnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melalui jalan menuntut ilmu macam kita hari ini insya-Allah, maka Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai redha kepada penuntut ilmu. Penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar lautan mendoakan keampunan orang yang menuntut ilmu. Kelebihan seorang alim, orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bahagian yang banyak. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali, ibu-ibu bagi perhatian muslimat. Nabi sebut begini, kelebihan orang yang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan rembulan yang di malam bulan purnama. Kan bila bulan purnama, alam jadi bercahaya dan terang di atas seluruh bintang. Bulan ada berapa? Satu saja bulan. Bintang ada berapa? Bukan juta, bukan milion, bukan bilion, bukan trilion, bukan zillion. Infinity. Bintang tak boleh nak dikira. Nabi buat perbandingan. Orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang berilmu, keutamanya seperti sebuah bulan, sebiji bulan mengatasi berjuta-juta bintang. Dibandingkan orang alim dengan ahli ibadah, nak beritahu ramai orang boleh jadi ahli ibadah. Rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zikir, rajin baca Quran. Tetapi yang sangat sukar adalah untuk jadi ahli ilmu, untuk jadi alim. Kerana perjalanan untuk jadi alim sangat sukar, sangat payah. Perlu pengorbanan harta benda, pengorbanan masa, tenaga, komitmen. Tidak akan berhenti. Tidak ada istilah rehat, tak ada istilah hujung minggu, tak ada beza siang dan malam. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita tak mampu, kita menyumbang kepada mana-mana madrasah, ke pusat tahfiz, ke pengajian, ke yang melahirkan orang-orang yang alim. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan diberikan pahala umpama seperti dia melakukan. Kita tak mampu jadi orang alim, kita menyumbang seseorang itu sampai jadi alim, kita dapat pahala. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baru belajar dalam beberapa minggu lepas, Nabi bersabda,
Kamu menyiapkan bekal untuk orang pergi berperang, kamu sama seperti berperang. Padahal siap bekal mungkin 10 minit je, makanan, lepas tu air, lepas tu pakaian. Yang pergi perang ni makan masa minggu, bukan bulan. Lepas tu susah perang ni, penat, letih, berhadapan dengan maut. Tapi Nabi kata, kamu menyiapkan bekal untuk orang pergi berperang, umpama kamu pergi berperang sama. Kamu dapat pahala yang sama. Anak kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada universiti. Kita kerja keras cari rezeki untuk anak kita jadi penuntut ilmu. Kita duduk kat rumah baring-baring, rehat-rehat, golek-golek. Anak kita tengah struggle belajar kat universiti, kita dapat pahala. Anak kita tu hari-hari pergi sekolah tu, malaikat menaungi mereka. Mereka kan penuntut ilmu. Sebab itu ibu-ibu sekalian, anak kita kat universiti, anak kita pergi sekolah menengah tu, kitalah yang siapkan bekal, kita kerja susah payah, suami kita kerja susah payah. Kita ni subhanallah sedang menyantuni sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi ini. Anak-anak kita tu hari-hari dinaungi para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di lautan, apa binatang yang melata. Sebab mereka penuntut ilmu, walaupun mereka pergi sekolah terpaksa. Mereka belajar universiti sebab sekian-sekian, tapi kita ajar mereka ikhlas menuntut ilmu kerana Allah. Sebab itu ujian kita nak menyumbang kepada anak tu besar. Cara rezeki payah. Anak buat perangai lagi, doa juga supaya dia cemerlang, dia belajar elok-elok, belajar betul-betul. Jadi insya-Allah kita dapat bahagian pahala perjuangan anak kita menuntut ilmu. Dan Nabi sebut para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan mewariskan harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bahagian yang begitu besar. Saya nak cerita satu kisah yang saya dengar daripada seorang penceramah, pendakwah lelaki di Malaysia. Saya tak sebutlah nama pendakwah ni, tapi saya suka sangat dengar cerita beliau tu sampai saya ingat dan saya selalu ulang juga. Dia cerita begini. Ada satu kisah, seorang pakcik tua ni, tapi bukan orang Malaysia, orang tua di negara Arab. Dia hadir satu majlis ilmu macam kita dah. Kemudian pendakwah penceramah tu menyampaikan bab ilmu, kewajipan menyampaikan ilmu. Kita orang yang dah dengar ilmu kena sampaikan. Sehinggalah dia baca sebuah hadis Nabi, baligh anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya jangan kamu tunggu jadi alim, kamu jadi ilmu dah banyak, jangan tunggu kamu dah berubah jadi sempurna baru kamu nak sampaikan ilmu, baru kamu nak kongsi ilmu. Ada sikit beri sikit, ada banyak nak beri sikit terpulang. Maksudnya kongsi apa pun ilmu, yang penting ilmu bermanfaat. Subhanallah. Lalu pakcik ni pun berfikir, aku nak sampaikan ilmu, aku orang biasa, bukannya orang berlatar belakang agama, orang kampung biasa. Kemudian dia hafal satu hadis Nabi. Dia menghafal satu hadis Nabi yang mana dia nekat, dia jumpa siapa-siapa, dia akan sampaikan hadis ni. Dia berusaha hafal satu hadis Nabi yang mana dia nekat, dia jumpa orang tengah jalan, dia akan tahan dan dia akan bacakan hadis ni. Dia hafal hadis apa? Hadis Nabi bersabda, kalimatani habibatani ala lisan khafifatani ila minta maaf, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nak diceritakan pakcik ni keluar daripada masjid, dia dah niat nekat, dia nak jadi orang yang menyampaikan ilmu. Bila dia dengar besarnya kelebihan menyampaikan ilmu, nanti kita bacakan hadis yang tak putus amalan tu. Kemudian dia keluar masjid, dia bertemu dengan orang, tunggu sekejap, dia pun ulang, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia pun jalan balik ke rumah. Mana-mana orang dia bertemu, dia minta berhenti sekejap, dia nak sampaikan ilmu tu. Sampailah ke rumah, dia pun sampaikan ilmu tu kepada isterinya. Kalimatani habibatani. Jumpa anak, kalimatani habibatani. Begitulah keadaan dia dalam beberapa hari. Allah takdirkan dia accident.
Lepas tu dia koma. Dalam koma tersebut, nampak mulut dia macam terkumat kamit. Doktor pun letakkanlah dekat telinga, mungkin ahli keluarga letak juga dekat telinga. Dengarlah apa yang dia sebut dengan susah payah, padahalnya dia koma, doktor kata tak boleh respon apa semua. Dia pun menyebutkan kalimah kalimatani habibatani ila rahman. Subhanallah, kemudian dia mengucap kalimah syahadat, akhirnya dia mati dalam keadaan tersebut. Kalimah terakhirnya adalah hadis Nabi SAW dan kalimah akhirnya adalah syahadat. Dan dia melakukan hal tersebut di hujung usianya, dalam keadaan dia sudah tua. Nekat dia bila dengar tu ada kesedaran, dia nak terus buat. Kan ada nasyid, cuma saya tak pandai sangat. Suara saya memang, saya pecah lirik. Maksudnya lirik tu mesti lari. Kalau siapa yang ingat boleh ikut sama. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'alal lisan saqilatani fil mizan. Itu dah lari dah saya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Apa maksud dia? Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Sebab hadis ini dibuat nasyid, anak kami pun ingat, kita pun jadi boleh ingat tau. Sebab subhanallah, anda boleh cari dalam YouTube ada, kita ulang-ulang sehari kita akan ingat. Kita kata kita sayang Nabi, tapi satu hadis Nabi pun tak hafal. Dah 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, dah lama hidup. Dah nak mati dah. Satu hadis Nabi pun tak hafal. Kalau kita tasmik ni, boleh tak baca satu hadis Nabi? Ada. An-nazafatu minal iman. Alhamdulillah, itu pun ada orang tak hafal. Betul tak ni? Jadi, antara kerja rumah yang wajib kita buat sebelum kita mati, hafal satu hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Itu tak habis tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi, kalau hafal hadis innamal a'malu binniyat belum settle lagi, kena sambung lagi sampai hujung. Alang-alang hafal sampai sempurna. Ada buku 40 hadis, himpunan Imam Nawawi tu kan, hadis 90 tu. Pilihlah satu hadis Nabi yang kita pegang, yang kita baca, kita hafal, baru lega sikit jadi umat Nabi Muhammad. Baru rasa tenang sikit, barulah rasa macam, barulah betul, baru aku rasa aku ni umat Nabi Muhammad. Sampai satu hadis Nabi pun tak hafal, lemah sangat kita ni. Kemudian kita pegang, kita hafal, kita sayang, cucu balik. Dengar awak nak baca satu hadis Nabi. Dah habis baca, cucu pun tepuk. Hebat wah, hebat. Tak sangka awak hafal hadis Nabi, awak dah boleh jadi ustazah. Betul tak? Padahalnya sebenarnya itu biasa. Itu biasa, itu kewajipan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dah banyak dah soalan ni, kita baca sikit ya. Ustazah, mohon Ustazah beri sedikit penjelasan akibat pembatalan 16 perkara dalam NM Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan. Wah, tajuk berat. Bukan soalan berat. Ustazah beri sedikit penjelasan akibat pembatalan 16 perkara dalam enakmen Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan. Isu seorang wanita bersama anak endanya. Saya tak sebut nama hamba Allah tersebut ya. Beliau dan anaknya dua-dua lawyer telah pun membuat bantahan
enakmen undang-undang, enakmen jenayah syariah negeri Kelantan. Akhirnya 16 enakmen jenayah syariah itu dibatalkan. Tahu kan? Hari Jumaat yang lepas saya nak jawab soalan ni, boleh ya? Kita di majlis ilmu dan ramai juga orang tak faham dan tak tahu. Ini yang membezakan antara ilmu, orang yang berilmu dengan orang yang kurang berilmu, bukan tidak berilmu. Dan saya bukan kata saya orang berilmu dalam bab isu ni, sebab saya bukan orang undang-undang. Saya takut saya salah. Lalu saya baca, saya dengar video dan saya merujuk kepada Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Pada hari Jumaat yang sama kami buat conference, bukan conference, kita memang buat apa tu nama? Zoom. Semua peguam yang mereka ni ada jawatan, sebab saya takut saya salah. Saya takut penjelasan saya tu, yelah sebab kita bukan orang undang-undang. Bermaksud saya baca, saya kaji, saya dengar, saya pun faham beberapa perkara. Walaupun saya dicop, Ustazah cakap dari sudut politik, saya cakap sikit-sikit. Untuk makluman, saya ni dah lama dah kena ban. Dah lama tak nampak saya kat TV kan. Tapi it's okay, subhanallah, sebab kita ada TV sendiri. Tak apalah tu, tak ada masalah, subhanallah. InsyaAllah kita usaha lagi buat yang lebih baik supaya akhirnya kita boleh diterima oleh semua. Saya bukan orang politik, saya tak ada jawatan dalam politik. Dan kalau tuan-puan selalu ikut saya, masa musim tu je sekejap. Sekejap pun sebab ialah kita nak menyumbang. Lepas tu tak ada dah. Walaupun ada siapa jumpa ke tawaran apa-apa, saya memang inilah jihad saya di medan ilmu. Cuma pasal ni macam ni. Ia benar, ia berlaku pertembungan. Sebab peruntukan yang sama ada dalam Mahkamah Persekutuan. Ini mahkamah paling tinggi kita tahu. Dulu Mahkamah Agung ditukar kepada Mahkamah Persekutuan. Ada peruntukan yang sama sudah ada dalam Mahkamah Persekutuan. Bertembunglah, minta maaf ada lawyer depan saya ni. Mungkin ada lawyer ni. Bertembunglah peruntukan yang sama ada dalam Mahkamah Syariah. Bukan hanya di Kelantan, di seluruh negeri pun di Malaysia ada peruntukan jenayah syariah tu. Bab arak, bab persekududukan, bab bersetubuh dengan mayat. Bab kenapa ada ni? Ada kau orang bersetubuh dengan mayat? Memang ada. Apa hukum akamnya? Di zaman Nabi dah ada orang bersetubuh dengan mayat. Bab khalwat, lagi bab judi, semua ni. Jadi subhanallah, beliau mencabar supaya digugurkan sebab bertembung dengan yang dah ada di persekutuan. Dan dari sudut perundangan, proses perundangan, apa yang dicabar, dan akhirnya kita tidak salahkan dan kita menghormati ketua hakim dan panel. Sebab dari sudut prosedur sudut undang-undang boleh dicabar, dan akhirnya keputusannya mengikut prosedur bentuk undang-undang, maka ia boleh digugurkan. Maka berlakulah. Cuma persoalan kita, persoalan saya sendiri, saya tanya soalan tu kepada beberapa peguam. Saya kata kenapa perlu dicabar? Kenapa tak biar elok-elok je kat situ? Kat persekutuan ada, dekat negeri ada. Sebab apabila kes dibicarakan peringkat negeri pun, contoh saya di Negeri Sembilan sendiri pun, dan bila dibicarakan di Mahkamah Syariah, contohnya orang yang ditangkap liwat, ataupun ditangkap khalwat, ataupun ditangkap judi, dibicarakan, kemudian dijatuhkan hukuman. Hukuman itu weli je, lalu mereka perlu menjalankan hukuman. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Kes pada tahun 22 ataupun 21, saya tak nak sebut sebab melibatkan hamba Allah juga. Anda boleh cari ada satu kes yang melibatkan undang-undang syariah negeri Selangor, kes liwat. Dia mencabar juga kes yang lebih kurang sama, tapi yang melibatkan dirinya. Apabila dijatuhkan hukuman di bawah enactment Selangor, jenayah Selangor, dan dia mencabar, dia kata enactment jenayah syariah Selangor tak boleh sebab dah bertembung dengan persekutuan bla 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 bla, lalu dibicarakan, akhirnya kes dia gugur. Dan sehingga hari ini berlalu 3 tahun, hampir 4 tahun, kesnya senyap terus. Kita tahu ada banyak sangat kes di persekutuan. Boleh jadi kes jenayah dah jadi nombor berapa giliran. Kita bimbang satu hari nanti tidak mustahil semua enactment jenayah syariah di Mahkamah Syariah dicabar, akhirnya digugurkan. Akhirnya selama-lamanya umat Islam melakukan maksiat. Lepas, kita bukan cakap dia dilepaskan, tetapi buat hari ini maksiat yang memang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi yang jelas, perlu ada takzir,
yang mana hudud tidak dilaksanakan lalu dihukumkan melalui ta'zir, tetapi pelaku jenayah bebas sewenangnya terlepas dan tak rasa pun dihukum kerana menunggu perbicaraan yang memakan masa yang begitu lama sampai 3-4 tahun pun tak dipanggil, tak dibicarakan. Faham tak maksud saya? Terlalu banyak kes yang besar-besar di Mahkamah Persekutuan. Kita tahu kenapa Mahkamah Syariah ini wujud khusus untuk umat Islam sahaja, menjaga masalah umat Islam sahaja, menjaga dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, melaksanakan hukuman tersebut untuk umat Islam sahaja. Kita boleh terima dari segi prosedur, ya, sebab ada klausa apabila bertembur maka boleh digugurkan bla 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 sekian-sekian. Tetapi kita fikir, kenapa perlu buat? Kenapa tak biarkan ia berjalan? Apa masalah selama ni yang berlaku? Apa yang timbul? Apa isu? Dah lama dah benda itu dilaksanakan. Kalau yang mencabar itu bukan Islam, kita boleh terima. Sebab orang bukan Islam tak puas hati bla bla, nak merendahkan kedudukan Mahkamah Syariah. Seolahnya hakim di Mahkamah Syariah, peguam-peguam syariah, kredibiliti dia, wallahu alam, saya rasa begitu, direndahkan. Mahkamah Syariah itu direndahkan, ditarik. Mereka tak ada kuasa nak bicarakan dah bab judi, bab itu, bab sekian-sekian. Faham maksud saya? Jadi itu saja secara umum. Apakah kesan dia tanya? Maka mudah-mudahan kita yakin pasti ada hikmah. Manusia mula celik. Bukan celik pasal apa? Pasal undang-undang sikit. Manusia mula faham. Saya sendiri selama ni tak ambil tahu pun. Saya pun baca, saya pun bertambah sikit ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang berlaku tuan-puan sekalian, insya-Allah Mahkamah Syariah, undang-undang Islam akan semakin kukuh, akan semakin kuat. Mana tahu satu hari nanti Mahkamah Persekutuan, mereka bukan Mahkamah Syariah yang buat perubahan, tetapi Mahkamah Persekutuan akan buat perubahan yang mana akan meraihkan ataupun akan menerima. Wallahu alam, tak tahulah, saya takut saya salah sebut, saya salah cakap. Ada seorang peguam Muslim ni, dia cerita pengalaman dia dah habis Cambridge. Minta maaf saya sebut. Saya cerita secara terbuka di atas dan di rumah Allah yang mulia ini. Beliau adalah peguam yang hebat pada hari ini, yang banyak memperjuangkan kes-kes seperti ini. Bukan kes seperti ini, nanti saya sebut kes contoh-contoh. Saya takut tak faham, seperti ini tu umum sangat. Subhanallah, tuan-puan sekalian, dia habis Cambridge, bukan Cambridge, Chambering. Dia habis Chambering, dah boleh jadi lawyer. Dia pun dipanggil untuk syarat seterusnya 1 minggu, dibawa ke satu hotel di dalam Malaysia juga. Semua adalah lawyer-lawyer yang dah habis Chambering. Sampai di sana, dalam program tertutup, mereka di brainwash untuk supaya berlaku di Malaysia, supaya mereka berjuang untuk mempertahankan, mewujudkan undang-undang untuk LGBT, supaya akhirnya LGBT boleh diiktiraf. Saya nak sebutkan, ada kumpulan peguam, ada kumpulan, saya cakap ni saya akan di-attack, saya akan dapat ancaman. Saya tahu tuan-puan sekalian, saya bukan tak terima ancaman. Kemudian dia kata, Ustazah, saya terkejut sepanjang dalam proses tersebut, kami berapa hari berada di situ, adalah kami di brainwash bagaimana kita nak sampai peringkat undang-undang LGBT ini boleh diterima pakai. Tahu tak, di dunia ini ada negara yang tak boleh sebut LGBT itu salah, keburukan LGBT. Ada negara kalau sebut je akan ditangkap dan dipenjarakan. Tuan-puan sekalian, kita pernah dengar kan istilah ni? Bukan istilah nama apa ni? Kalau undang-undang kemanusiaan ni, Geneva ni adalah satu negara, kita tahu, mereka yang mempelopori hak asasi manusia. Apa-apa isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seluruh dunia akan berkumpul 4 tahun sekali di Geneva untuk menyampaikan apa hak asasi di negara masing-masing. Dan ada wakil kumpulan peguam daripada Malaysia, bukan hanya non-Muslim, di kalangan Muslim juga, yang membawa 3 tahun berturut-turut. Dan tahun ini, bulan 1 hari itu, dan persidangannya akan bersambung 2 bulan lagi, masuk in the next stage, yang mana di Malaysia setiap 4 tahun sekali mereka bawa, nak mempertahankan, nak bawa undang-undang LGBT ini. Lepas tu ada kumpulan
peguam Muslim kita yang pergi juga dengan kos 100,000 sebab mahal sangat nak masuk ke dalam conference tu. Yang mana mereka inilah akan mempertahankan untuk tidak menyokong tuntutan tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, na'udzubillah, kalau kita tak celik undang-undang, kita tak faham apa yang berlaku. Dan benda ini bukan berlaku pada kerajaan hari ini, tuan-puan sekalian. Saya sebut dah 3 penggal, 4 tahun sebelum. Maksudnya ia dah berlaku dalam setiap kerajaan. Saya bukan condemn kerajaan ini, saya cakap pasal undang-undang. Yang grup LGBT yang jadi wakil Malaysia ni, di kalangan peguam yang nak undang-undang LGBT itu wujud di Malaysia ni, untuk mempertahankan hak-hak LGBT ni, dah berlaku 10 tahun yang lepas, 11 tahun yang lepas. Cerita lama dah ni. Nak katanya mereka mempunyai dana yang begitu besar, sponsor yang begitu besar daripada dunia LGBT dunia. Tuan-puan sekalian, hari ini para remaja kita ramai LGBTQ. Pelajar universiti ramai LGBTQ. Ramai suami orang, isteri dan kahwin baru tahu rupanya gay. Ramai mana suami yang cerita dalam inbox saya, baru tahu isterinya lesbian. Minta maaf saya sebut perkataan ini di dalam masjid yang mulia, tapi ini ilmu. Dan inilah yang antara punca rosaknya generasi. Dah berlaku daripada zaman Nabi Lut. Dan zaman Nabi Muhammad ia lagi ketara dan lebih dahsyat. Kita rasa kita selamat, kita rasa anak kita takkan terlibat, kita rasa cucu kita tak terlibat. Tapi kalau kita tak ambil tahu kenapa undang-undang syariah perlu dikuatkuasakan, perlu dikemaskan, perlu dipertahankan, sebab yang akan berjuang betul-betul adalah mahkamah Islam, mahkamah syariah, hakim-hakim Islam, hakim-hakim syariah, peguam-peguam syariah, peguam-peguam Islam. Tapi apabila mahkamah syariah dikurangkan kuasa, direndahkan nilainya, kita tak tahu kesan jangka panjang apa yang berlaku. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini perjuangan kita. Walaupun kita tak faham apa, cukuplah kalau kita kata saya pun tak faham apa, tapi saya rasa sedihlah dengan berita tu. Cukup rasa sedih. Awak sedih apa? Entah, saya tak tahu. Tapi saya rasa dah kalau benda tu berlaku, patut sedih lah. Bukan patut ucap Alhamdulillah. Bukan patut ucap okey lah tu, tak ada apa-apa, Islam tetap kukuh. Ya benar, buat masa ini dan buat hari ini. Masya Allah. Kan terus saya ditangkap sekarang kan. Subhanallah. Okey ya? Kan ada warning ni? Tak ada. Muslimin muslimat, masa dah habis, dah pukul 12. Kita tambah lebih kurang sampai 12 suku boleh? Tapi tadi saya cerita pasal Pak Cik tu yang meninggal dengan kalimah hadis tu. Sebenarnya kita dah dapat sikit semangat, betul kan? Sebab kita punya perbincangan ini kelebihan penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu ada tuntutan menyampaikan ilmu. Kenapa? Saya bacakan hadis Nabi seterusnya. Nabi bersabda, "Idza mata bani Adam," bila mati anak Adam, "inqata'u amaluhu illa min salas." Terputus segala pahala amalannya. Pahalanya semua dah terputus kecuali 3, tak putus walaupun mati. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kita sedekah dalam tabung bergerak tadi. Tabung tu duduk kat mana dah tadi? Nampak ada tabung bergerak? Mana? Siapa pegang tabung? Oh, dah balik semula dah. Dah penuh. Masya Allah. Kena keluarkan, lalu balik. Sebab ada yang tak lalu lagi. Mungkin dia, janganlah lalu, janganlah tabung. Dah ada orang senyum je tadi tu. Sebab dia kata, senyum kan sedekah. Dia pun senyum dekat tabung. Ada yang tak bawa duit sebab cashless kan. Jadi dia pun masuk kad dia. Jangan masuk kad. Buanglah cincin satu ke, buka cincin satu, masuk. Muat kan cincin tu? Muat. Gelang pun muat tu, lubang besar tu. Agih balik. Sebab kita baru nak baca hadis pasal sadaqatun jariyah. QR code ada. Oh, ada tu. Ada QR code dekat tabung. Lepas ni kena tampal QR code. Ya, QR. Sebab dia orang nak sedekah 2,000. Dalam beg ada RM2 je. Kan dah rugi tu. Dia pun bagi RM2. Padahal bagi RM2,000. Letak QR code. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi sebut, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga iaitu wa waladun salih an yad'ulah,
Ibu-ibu, Nabi tak sebut ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis ke ilmu fiqh, Nabi sebut al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Itu pahala mengalir tak berhenti. Ada orang pandai buat karipap, dia ratu karipap. Gitu. Dia buat karipap, pejam mata pun sedap. Pejam mata pun rangup. Sedap lah. Lepas tu dia makan karipap orang lain. Apa punya karipap ni? Tak sedap macam ni. Boleh pula jual. Dah lah rasa. Dia diuji dengan ilmu dia sebagai ratu karipap. Dia ada ilmu buat karipap sedap. Adakah ilmu karipap itu membuatkan dia sombong? Ataupun dia pun panggil orang yang buat karipap tu, mai sini, acik nak ajar kau buat karipap sedap. Nanti kau boleh jual, buat frozen. Dia crispy luar, dalam ni dia punya ni, dia pun ajarlah wanita tu ataupun peniaga tu buat karipap sedap. Wanita ni pun berjaya lah sampai buat frozen. Daripada hasil peniaga karipap tu lah dia tanggung anak dia belajar. Makcik ajar ilmu karipap ni dapat pahala mengalir berterusan tanpa henti. Saya bagi contoh je. Siapa pandai buat karipap kat sini? Ada orang makan mi goreng, tak sedap mi goreng ni, ya Allah. Mi goreng ni tak susah pun nak buat. Yang penting ada 3 ni lah. Jangan. Sebab ada orang buat simple tapi sedap mi goreng dia. Ada orang berdiri buat tak sedap. Rasa berat, rasa lekat kat tekak, tak tahu nak rasa apa. Ya, dia pun kongsikan ilmu tu. Wahai ibu sekalian, pada diri ibu-ibu ada banyak ilmu bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu lipat kain. Dah ajar belum ilmu lipat kain pada anak-anak? Hari ni ramai ibu bapa tak ajar anak lipat kain. Bila duduk asrama, anak-anak tu dia gulung je baju dia. Percayalah. Saya masa belajar sekolah menengah dulu, kawan-kawan saya hujung minggu minta saya tolong lipat baju dia. Patut saya minta upah masa tu. Sebab bila mereka buka almari saya, wow, lawa lah almari Asma, cantik lah. Macam mana boleh lipat sama macam ni ya? Dia tak tahu mak saya garang lagi tak sama kiri kanan tu. Lipat kena sama walaupun saiz baju beza. Lepas tu almari tu kan, almari duduk asrama ada tingkat kan. Atas tu siap buat hiasan, susun itu ini. Almari kawan tu kalau nak buka kena istighfar dulu. Buka je, keluar baju keluar, dia main sombat. Asma tolonglah kemas almari aku, tolonglah aku tak pandai ngemas. Sebab maknya tak ajar mengemas, membersih, menyusun, melipat. Anak masuk asrama, kita tengok cara jemur kain, kita tahu mak tak pernah ajar jemur kain, gulung-gulung macam tu letak. Mak kita ajar kena kebas-kebas dulu, terbalik, keluarkan lengan, keluarkan. Ini lengan duk kat dalam, tak kering apa, betul tak? Bagi saya, ilmu kendiri, menguruskan diri, ilmu yang paling mahal ibu bapa beri. Sebab hari ni ada orang bercerai sebab tak pandai urus rumah tangga. Si lelaki ni dibesarkan oleh mak dengan tersusun, dapat bini tak kerti ngemas, menyapu macam tak menyapu. Bila basuh pinggan, padahal tak banyak tapi berat sangatlah bagi dia basuh pinggan tu. Tapi bagi kita yang dah biasa mak ayah ajar basuh pinggan buat kerja rumah ni, itu mudah saja. Kalau mak saya ajar basuh pinggan tu memanglah singki tu kalau ada sebiji nasi pun jadi isu besar. Tak bersih singki tu betul. Pinggan pula kena susun kecil besar. Mangkuk sini, gelas pun nak kena susun elok. Kalau mangkuk duduk tengah macam mana nak ambil? Saya cakap, ini piring, ni dah melekat-lekat. Piring besar-besar gini. Kami diajar disusun macam tu. Baju lipat ini ni untuk kas ni. Kalau menyapu mak cek bersih ke tak. Kan kalau suruh lelaki menyapu, suami menyapu kan laju. Satu pinit dah siap. Laju. Kita ambil penyapu balik, angkat situ, angkat sini, selak sana, korek sini. Macam tak menyapu. Beza orang ada kemahiran, kepakaran menyapu dengan tak pakar. Betul tak? Anak kita tak adanya bila nak nikah lagi sebelah, memang nak ajar kau macam mana lipat kain betul, macam mana nak nyapu dengan betul. Tak ada. Benda tu ada ilmu yang sebati sedari kecil. Kalau dia baru sebulan sebelum kahwin baru nak ajar, lepas tu dia jadi malas balik. Kalau dah sebati, bersih, kemas daripada kecil,
Dia penat macam mana, dia ada multitasking, dia boleh buat kerja dengan cepat, dia pandai susun. Ada orang sampai tua tak pandai ngemas. Dia kemas tapi serabut juga. Ada orang dia pandai kemas, sambil-sambil je kemas, kaki gerak, tangan gerak, tolak ni, kemas. Tapi ada orang dia tak mengemas, dia menyusun. Barang penuh kat situ, dia cuma susun barang je. Dia tak gerti nak kemas. Faham tak maksud saya? Sebab itu ilmu ini ilmu yang mahal, ilmu yang bermanfaat. Dan tolong ibu bapa, ajarkan ilmu ini sama rata, anak lelaki, anak perempuan. Sama anak lelaki, anak perempuan. Saya baru kita baca hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi di rumah Nabi menjahit. Bila ditanya, ya Aisyah, apa yang Nabi buat? Nabi suka di rumah menjahit, Nabi mengemas, Nabi memasak, Nabi bantu. Dan ada hadis Aisyah sebut, Nabi bila berada di rumah, Nabi khidmat kepada isteri. Maksud Nabi khidmat, Aisyah menyebut perkataan Nabi berkhidmat kepada isteri. Kita biasa dengar isteri khidmat pada suami, tapi Aisyah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi berkhidmat untuk isteri. Ibarat Nabi tanya, ada apa-apa nak tolong tak? Ada apa-apa nak buat? Kalau suami kita tanya soalan tu, pesan lah saya. Ada apa-apa nak buat? Alhamdulillah kau dapat suami yang sebegitu. Tapi maksudnya saya nak buat kesimpulan, jangan rasa kita tak nak ilmu. Jangan rasa untunglah ustazah banyak ilmu, hadis ni untuk ustazah, banyaklah pahala ustazah. Makcik ni tak ada ilmu apa-apa. Mustahil Allah tidak berikan kita apa-apa kemahiran, apa-apa ilmu, cuma kita malas nak mengajar. Marilah mak lipat, malas tengok kau lipat ni tak jadi-jadi. Mak lipat je lah. Sebab mengajar anak sampai lipat pandai susah, senang kita je lipat. Hari ni ramai mana ibu-ibu layan anak macam raja. Hidang siap, panggil anak makan, tak apalah mak kemas, kau pergilah belajar. Kerja sekolah banyak kan, mak tahu kau penat, pergilah belajar. Anak siap hidang, lepas tu mak yang kemas, lepas tu sekian-sekian. Lepas tu esok bila kita dah tua, anak balik ke rumah, anak masih buat perkara yang sama, masa tu baru kita nak bising. Letih lah ustazah, kenapa anak zaman sekarang ustazah? Saya, anak-anak balik ingat saya boleh rehat, saya penat. Dia orang pandai ustazah buat ayat. Bila lagi nak makan air tangan mak? Saya kalah lah. Yelah anak-anak rindu masakan saya. Patutnya bila anak balik rumah mak jangan buat apa-apa. Mak, kami akan layan mak macam raja, macam permaisuri. Mak tunggu kita masak, mak tunggu kita hidang. Bila kita balik, kita lah kena raja kan. Daripada kecil dah mak buat macam tu pada kita. Tapi dah biasa, mak buat semua. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Dah balik sekolah dah. Bagus kan tempat kanak-kanak kat situ. Masya Allah. Saya baca je soalan, tak sempat jawab dah. Ustazah, boleh saya sebutkan maksud jihad ilmu dan jihad harta? Jihad ilmu macam kita buat sekarang, tuntut ilmu, perlu pengorbanan tak? Korban masa, tenaga, lengoh tak sekarang ni? Okey, tukar kiri kanan, tukar kiri kanan. Tak semut dah susah, kerengga dah ni, dah tahap apa dah ni. Subhanallah, nak datang bukan mudah. Pengorbanan di medan ilmu. Kita bekerja, cari rezeki, cari nafkah untuk anak kita, itu jihad kita. Lepas tu kita berada mereka yang menuntut ilmu. Sokong pendakwah, penceramah. Sebab ramai mana orang nak jatuhkan pendakwah, penceramah. Betul tak? Jadi itu jihad kita. Jihad harta, sedekah, infak. Tuan-puan, 7 daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga adalah peniaga, usahawan, jutawan. Orang, kita jangan kata ya, kita nampak ada orang sibuk berniaga siang malam, oh tu kerja dunia. Kita tak tahu daripada hasil perniagaannya, dia infak, dia wakaf. Di kalangan sahabat Nabi ada yang sibuk dengan berniaga. Nabi tak suruh dia orang ubah, kurangkan, pergi berjihad, pergi, tidak. Mereka yang di medan ilmu, Nabi support. Mereka di medan perniagaan, Nabi support. Sebab semua adalah saling melengkapi. Kalaulah yang berada di medan ekonomi, bisnes, nak mahir juga macam orang bidang ilmu, nak pergi juga sama, pergi berjihad non-stop, maka mereka tak boleh menguruskan perniagaan dengan baik. Kota Madinah boleh menundukkan kuasa besar sampai Parsi dan Rom, boleh menjadi kuasa besar sehingga 23 dunia kerana Kota Madinah mengumpulkan jutawan yang paling kaya di dunia ketika itu. Mereka yang mahir dalam semua bidang ilmu berada di Kota Madinah. Maksudnya hebatnya. Sebab itu kalau nak jadi kaya, kaya sungguh-sungguh terkaya.
Kau nak jadi alim, alim sungguhnya dipakar-pakar sungguh-sungguh, jangan ambil level bawah-bawah. Tapi hari ini umat Islam semua ambil level bawah dengan pertengahan. Yang atas top-top dalam pakar kedai bidang ke bak kaya ke, semua adalah orang bukan Islam. Bukan hanya dekat dunia, di Malaysia sekalipun. Kita kata kalau bisnes bersungguh-sungguh tu kejar dunia. Sedangkan masuk zuhud itu apabila dunia berada di tangan, bukan pada hati. Sebab ramai mana orang miskin kita kata zuhudnya hidup dia, padahal dalam hatinya kecintaan pada dunia. Sangat nak dunia tetapi hidup susah. Boleh jadi ada orang kaya nampak rumah besar, kereta banyak, tetapi tak dunia di tangan, hati dia tak ada dunia lah. Subhanallah. Okey, soalan seterusnya, kata tak nak jawab kan. Pada zaman yang serba mencabar ini, bolehkah Ustazah beri sedikit tip untuk jadi ibu bapa yang berilmu dan mendidik dan membesarkan anak? Apakah yang perlu ditekankan dan mendidik anak-anak? Okey, soalan mutakhir ini kita melihat limpahan ilmu yang terlalu banyak melalui saluran medsos. Soalan sebagai bentuk ilmu, bagaimana kita menampis ilmu yang sahih dan benar dari kitab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di akhir zaman ini terlalu ramai golongan ruwaibidah. Saya pun diberi gelaran ruwaibidah juga. Tak apa, nanti kita gabung semua soalan dalam satu jawapan penutup. Bagaimana cara menjaga hati dari sudut perbuatan, pergaulan, ibadah dan percakapan supaya sentiasa dalam kebaikan dan istiqamah menjaga redha Allah? Hebat-hebatlah soalan orang Shah Alam ni, ya Allah. Assalamualaikum Ustazah, boleh tak Ustazah tunjukkan berapa kali untuk kita mengangkat tangan sewaktu melakukan ibadah solat? Suruh tunjuk bagaimana cara bila kena angkat tangan tu. Okey. Yalah, sebab itu nama takbir intikal kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan semua rukun kena angkat takbir. Bila angkat takbir? Bila duduk angkat takbir kali pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Daripada berdiri nak rukuk, angkat takbir tak? Tak. Ucap saja tapi tak angkat takbir. Sami Allahu liman hamidah, angkat sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dan tempat yang terakhir adalah bangun daripada sujud. Sebenarnya minta maaf, bangun daripada duduk antara tahiyat. Tetapi muslimat sekalian, kalau angkat setiap kali pun ataupun tak angkat setiap kali pun, solat sah sempurna. Ia adalah melibatkan sunat hayat. Faham kan? Sunat hayat adalah sunat perhiasan, mencantikkan solat. Subhanallah. Jadi tak payahlah kita macam fokus sampai rasa solat tak sempurna. Tapi orang yang jaga, maka solat dia cantik. Kalau rumah, sunat hayat ni macam sofa. Rumah rukun tu macam rumah tingkap pintu. Sebab kalau tak ada tingkap, angin tak masuk. Kalau tak ada pintu, tak nak masuk. Maksudnya rumah itu basic, itu rukun solat. Lepas tu, kalau sunat ab'ad adalah dalam rumah mesti ada dapur. Tapi boleh je kalau tak ada dapur, boleh je masak kat ruang tamu. Ibarat macam tu lah. Sebab dia separuh daripada rukun. Tetapi hiasan-hiasan rumah, langsir, nak cantikkan rumah, sofa, itu adalah keperluan tambahan. Jadi sunat hayat ini banyak. Kan? Zikir-zikir tu semua sunat hayat, sunat perhiasan. Sunat ab'ad masuk ba'du, separuh daripada rukun. Rukun tertinggal tak sah solat. Minta maaf terjawab juga soalan tu ya. Apabila kita menyampaikan ilmu atau berbuat sesuatu yang baik, bagaimana cara nak mendatangkan ikhlas yang tulus dari hati berbuat amalan baik hanya kerana Allah, bukan kerana mendapat gelaran atau nama atau menunjuk-nunjuk? Soalan, apa hukum seorang isteri yang ke kubur untuk mengebumikan suaminya? Okey, yang ikut ke kubur ya. Untungnya para penuntut ilmu, ilmu agama saja atau semua ilmu? Dah terjawab. Semua ilmu umum, kursus, seminar, ilmu kemahiran, pandai matematik, pandai apa saja ilmu kita boleh kongsi di media sosial. Buat satu video, makcik nak share cara lipat kain, boleh jadi ratus ribu orang tengok. Woi, terror makcik ni lipat kain sebagus sekejap je. Makcik lipat kain dengan pakcik buat perbandingan, pakcik 10 minit, makcik seminit je. Ui, viral tu. Dia boleh lipat kain atas angin. Betul. Ada orang mahir tak perlu letak bawah. Dia lipat macam roti canai, tebal-tebal letak. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita sudah berada di penghujung. Sekarang dah 12.20, lebih kurang sejam setengah dah kuliah kita. Lebih dah sejam setengah, sepatutnya habis 11.45. Kalau siapa ada sempat tengok saya tulis malam tadi, saya sebenarnya tadi muka saya masuk tadi nampak sembab bengkak kan, tapi tetap comel lah. Okey, saya sebenarnya sakit gigi yang teramat, tapi sekarang dah kurang sikit, dah kurang banyak. Semalam tu macam, pernahkah sakit gigi yang melibatkan saraf tu?
Yang doktor kata kena buat rawatan saraf, mati akal semua tu. Jadi saya dah sakit 1 minggu. Tahan sebab takut nanti buat rawatan tu, takut efek dia saya tak boleh ceramah. Sebab itu saya tak buat rawatan tu. Tapi semalam dekat Terengganu dah bertolak dah balik semua, patah balik sebab masa tu sakit yang teramat, tak boleh nak buat apa dah. Cuma saya kongsikan ilmu. Macam mana kalau kita diuji sakit yang tersangat dalam waktu yang sama, klinik tak ada buka ataupun tengah malam klinik dah tutup. Macam-macam lah kaedah kan, cengkeh lah, itulah, inilah. Saya saya pernah sakit yang teramat sangat gigi tu, dah cuba semua tip dalam Google tu, semua tip buat. Akhirnya yang berjaya, saya tak tahulah, mungkin yang berbeza mengikut seseorang. Yang berjaya adalah ais tu, ais batu, betul-betul ais tu, kita masukkan air sikit je, masuk ais yang banyak, biar air tu betul-betul sejuk. Lepas tu masuk dalam mulut, kemam. Apa akan rasa? Sengal. Sengal yang teramat sengal. Dan fokus kat tempat gigi yang sakit tu. Kemam, kita akan rasa hilang sakit yang mencucuk. Yang bila sampai sakit gigi yang teramat ni lebih sakit daripada bersalin tu. Yang sakit tak boleh nak buat apa dah, memang sakit yang teramat tu. Ada orang tak pernah rasa sakit tu. Bila dia pergi tu, sebenarnya dia pergi kat saraf tu jadi kebas tau. Itu yang jadi hilang sakit tu serta-merta. Tapi kena buat non-stop. Bila kebas hilang, kita kena komo lagi. Bila saya dalam kereta, boleh tak nak komo buang? Tak dapat. Komo telan. Perut dah kembung dah rasa. Kat klinik, komo telan tapi boleh buang juga. Dia cepat sangat, setengah minit dah datang balik sakit yang mengalir air mata yang sakit sangat tu. Sampailah jumpa doktor. Doktor pun cakap, bijak, cara ni memang betul. Sebab ais tu yang akan buat dia pergi ke saraf yang betul-betul buat sakit tu. Saya punya tahap sakit tu, semua gigi dah sakit sampai atas bawah keliling. Walaupun makan kena delangi, tak kena pun gusi, tetap sakit yang teramat. Jadi Alhamdulillah petang semalam selesai. Terus buat rawatan mati akal tu, saraf tu. Terus buang, keluarkan saraf tu apa semua. Of course lepas buat, dia akan masih kesan berdenyut tu. Subhanallah. Saya sampai malam tadi pukul 3 pagi dekat Seremban. Pagi tadi betul lah, saya sampai ngam-ngam dekat sini kan. Waktu yang sama, menahan-nahan sambil bercakap, sambil ceramah. Jadi kalau nampak muka saya sembab tu, nampak sembab sikit kan, macam tak bermaya. Jadi fahamlah bukan sebab nangis gaduh lelaki ke apa ke, tak. Tapi sebab sambil menahan sakit gigi. Ceritanya, saya pun tak makan tadi. Sebab bila sakit macam ni, kita takut-takut nak makan. Doktor pun cakap kena makan lembut-lembut. Tak sempat makan apa. Jadi kelaparan dah ni. Saya nak sebut, saya tak sempat nak menyantuni habis kuliah ni ya. Nak salam, nak ambil gambar dengan semua. Dengan situasi saya kurang sihat dan kurang rehat. Malam tadi baru sampai dari Terengganu pukul 3 pagi. Tak dapat tidur. Tidur sikit-sikit je. Sampailah datang ceramah ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat manfaat, dapat pengajaran, dapat ilmu. Yang paling utama adalah beramal. Dapat ilmu yang sakit gigi tu. Oh penting tu, penting. Kalau anak kita sakit buat macam tu, dia sengal sekejap je, tetapi nikmat hilang sakit tu. Ilmu juga. Jadi siapa yang beramal dengan kemam ais, saya dapat pahala tak? Saya dapat pahala. Tu saya kata, apa ilmu yang makcik-makcik, ibu-ibu tahu, jangan berat mulut nak kongsi ilmu. Kongsi ilmu dengan cucu, kongsi ilmu dengan anak. Jangan berat mulut. Siapa yang beramal dengan ilmu yang kita kongsikan ataupun kita tulis dalam grup WhatsApp. Okey, ibu-ibu sekarang ada grup WhatsApp, semua ada grup WhatsApp kan? Ada orang yang suka tanya soalan di grup WhatsApp. Ada orang suka je respon, suka jawab. Macam kita lah Ustazah Su, grup kita tu kan, ada seorang dua yang aktif, betul tak? Tapi saya fikir-fikir balik, kami ada grup WhatsApp, grup Ustazah-Ustazah. Dalam grup tu ada je ustazah yang akan bangkitkan soalan. Tapi ada ustazah tertentu yang rajin sangat jawab. Saya antara yang krik-krik tak jawab. Baca kita sempat nak jawab ataupun tengok tapi macam ni. Perasan tak dalam grup WhatsApp ada orang aktif, ada orang tak aktif. Beruntung orang yang aktif.
Walaupun orang nyampah dengan dia. Asyik-asyik dia. Dia yang share itu, share ini. Ingatkan pasal zikir lah, ingatkan pasal istighfar lah, ingat pasal la ilaha illallah lah, ingatkan pasal tu lah. Ingat dia seorang je ke dalam grup tu. Dia lah yang paling sibuk. Dia lah semua. Tak bagi can pada orang lain. Elok dia yang menyeru dan menyahut seruan Allah. Fastabiqul khairat. Berlemba-lemba buat kebaikan. Berlemba-lemba buat mendapatkan pahala. Jadi jangan buat alasan, saya tak ada siapa nak dengar, saya tak ada orang nak dapat ilmu dari saya. Kita yang mengahadkan. Kita yang tak nak jadi orang yang Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya semula. Kita dapat satu ilmu tafsir tentang tafsir surah Al-Falaq. Kita pun share. Orang baca tak baca nombor 2. Tapi kita dah dapat pahala menyampaikan ilmu. Yang tadi tanya Ustazah macam mana nak bezakan ilmu yang baik dan buruk. Tipsnya adalah setiap kali solat kita baca surah apa? Kita baca surah apa setiap kali solat? Surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebelum ini kita baca surah Al-Fatihah, kita tak hirau pun pasal maksud. Selepas ini soalan-soalan semua tu, bimbing itu macam mana jadi orang ikhlas, macam mana semua terjawab dalam surah Al-Fatihah. Bila solat wajib bawakan maksud. Bila sampai ayat ihdinas siratal mustaqim, dalam fikiran tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang baca dengan maksud, dengan khusyuk, dia doa, insya-Allah kalau dia dapat ilmu salah pun Allah akan halang daripada dia beramal. Saya cakap semua, kita tak tahu, kadang kita tak nak beza. Kalau ada orang ajak buat benda yang tak elok, Allah akan halang. Sebab setiap kali solat kita minta dengan Allah, tunjuki kami jalan lurus. Beza orang yang minta dengan tak faham maksud, dengan khusyuk dengan tak khusyuk. Tapi kalau hafal jadi nasrul mustaqim siratal ladzina beza. Kena hadirkan hati, kena faham maksud. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang engkau murka. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Kan tanya tadi macam mana nak bezakan takut ilmu yang sesat, ilmu yang betul? Jawapannya dalam suratul Fatihah. Bila turun suratul Fatihah, Nabi sebut tidak ada surah yang lebih baik dan sebaik-baik surah yang paling afdal, suratul Fatihah. Sebab itu diwajibkan. Cuma beza antara orang yang baca dengan khusyuk, dengan menghadirkan maksud atau tidak. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua jemaah muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Nanti saya bangun balik ya. Kita sayang kerana Allah, kerana Rasulullah. Moga kasih sayang kita diiktiraf. Sebab di akhirat kelak Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak, tak apa dia, awak tak payah ubah, awak angkat je. Nabi SAW bersabda, ala comel. Okey. Pandai mak dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Okey. Ya, tak apa. Ya, jumpa. Saya ingat 3 kali jumpa, betul. Akak ni kira berapa kali jumpa. Tuan Puan sekalian, ya boleh. Last ni. Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak Allah akan berfirman di hadapan seluruh penduduk di mahsyar. Lalu Allah bertanya, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang kerana keagunganku? Lalu Allah memanggil orang yang saling berkasih sayang kerana Allah untuk berada di bawah naungan Allah di mahsyar. Sebab itu saya nak minta kita betulkan niat. Kasih sayang yang terbina antara saya dengan ibu-ibu, sama-sama kawan-kawan. Kasih sayang terbina dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan jiran. Kita selalu kena sebut, kena belajar sebut, saya sayang awak kerana Allah. Cakap dekat orang sebelah sekarang, saya sayang awak kerana Allah. Cakap pada orang sebelah, Ustazah, sayang kerana Allah. Saya sayang kerana Allah. Tuan-puan sekalian, balik ni tolong cakap pada suami, abang, saya sayang abang kerana Allah. Boleh cakap? Boleh. WhatsApp dalam grup family,
ibu, mak sayang anak-anak kerana Allah. Why kena sebut kerana Allah? Sebab ia adalah sunnah para sahabat. Sorry ya, saya nak sebut sebab ada orang ingat kerana Allah itu tambahan kita. Ini adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Masa tu Nabi dengan sahabat Nabi ni cakap, "Ya Rasulullah, saya sayang kawan saya tu." Nabi pun tanya, "Kamu dah cakap yang kamu sayang dia?" Dia kata, "Ya Rasul, aku sayang dia kerana Allah." Nabi kata, "Kamu dah pergi cakap pada dia?" Dia cakap, "Aku tak pernah beritahu dia yang aku sayang dia." Nabi suruh cakap apa? Nabi kata, "Sekarang kamu pergi cakap pada dia yang kamu sayang dia kerana Allah." Sahabat ni pun pergi kepada sahabat tu tanpa bertanggung. Nabi suka kalau buat perkara baik jangan tanggung. Lalu sahabat ni pun kata apa? "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku menyayangimu kerana Allah." Jawab sahabat ini ialah, "Semoga Allah menyintaimu, menyayangimu kerana engkau menyayangiku kerananya." Faham? Sekarang cari partner, cakap, "Saya sayang awak kerana Allah." Yang ni jawab, "Semoga Allah menyayangi awak sebab awak sayang saya kerana Allah." Okey, 1, 2, 3. Praktis. Peluk sambil cakap, "Saya sayang awak kerana Allah." Kemudian balas, "Semoga Allah menyayangi awak sebab awak sayang saya kerananya." Yes, itu saja. Okey. Muslimat, tengok saya. Nanti balik, ajar suami yang mudah. Suruh suami cakap dulu. Awak cakap awak sayang saya kerana Allah. Sebab balas tu lagi panjang, betul tak? Balas tu yang confuse. Jadi balik suruh suami, "Abang, awak mula dulu. Awak cakap awak sayang saya kerana Allah." Suami pun cakap. Sebab tu kita balas, "Semoga Allah menyayangi awak, abang, sebab awak sayang saya kerana Allah." Itu kata-kata dalam hadis Nabi. Hadis, bukan saya yang reka. Jadi beramallah kerana Allah akan panggil orang yang berkasih sayang kerana Allah di mahsyar kelak untuk berada di bawah naungan Allah. Jangan anggap benda ni remeh. Bukan suka-suka, bukan seronok-seronok. Tapi buat ia adalah ibadah yang ia adalah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan berdiri.